Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir yang kita sedang bincangkan dalam surah Al-Baqarah, dan kita sampai pada ayat 196. Ayat yang ayat dia tak panjang tapi penjelasan dia agak lebar kerana dia merangkumi berkenaan tajuk haji. Dan kita sebut bahawa tajuk yang kita bincangkan sekarang ni rentetan daripada ayat 177 177. Dan ayat berkenaan Allah terangkan berkenaan dengan firman-Nya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, bukanlah kebaikan itu kamu menghadap timur atau barat, walakinnal birra, tapi bir kebaikan itu man amana billahi wal akhir, siapa-siapa beriman Allah Taala dan hari akhirat, wal malaikati wal kitab wan nabiyyin, malaikat, kitab dengan nabi. Kemudian Allah terangkan wa atal mala ala hubbihi, yang tajuk itu berkenaan dengan infak. Kemudian lepas ayat tu Allah terang berkenaan dengan kisos. Lepas tu Allah bincang tentang wasiat. Lepas tu Allah bincang tentang puasa. Lepas tajuk puasa Allah bincang berkenaan dengan masalah makan harta dengan batil. Kemudian Allah bincang berkenaan masalah jihad. Kemudian yang terakhir lepas jihad sekarang ni tajuk haji. Ya, ini itu macam yang disebut oleh para ulama, ini adalah perbahasan bagi membincangkan tentang perincian kebaikan yang diberikan Allah Ta'ala untuk kita buat. Mana disebut kebaikan, benda Allah Ta'ala suka kita buat, yang menjadikan kita disayangi oleh Dia, kembali kepada perkara-perkara yang kita sedang bahaskan sekarang. Okay, jadi tak berhenti, ini sampai nanti masuk muamalah pula. Mana, dan memang kita terangkan itu Al-Quran, surah Al-Baqarah ni dia bagi pada dua bahagian yang besar. Dia ada pendahuluan, satu penutup, dua isi besar. Pendahuluan 1 sampai 39 berkenaan dengan hidayah Quran dan juga khilafah insan. Itu kita dah bahaskan. Kemudian masuk ayat 40 sampai 168, kita bincang berkenaan tajuk Bani Israel, kenapa layak mereka ditarik daripada mereka khilafah di muka bumi ini. Dan Allah Ta'ala tutup kisah Bani Israel dalam surah Al-Baqarah dengan ayat sayaqulu sufaha, kisah yang berkenaan dengan peralihan kiblat, untuk simbolik bahawa asalnya mereka diberikan, mana Adam adalah khalifah pertama, kemudian diberi pada Bani Israel dan semua para anbiya datang, tapi Bani Israel diberikan paling banyak, kemudian ditarik daripada mereka dan sekarang diberi pada kamu, umat Islam. Dan lepas itulah timbulnya tajuk atau ceritakan bahagian kedua surah Al-Baqarah, itu apa? Apakah perkara-perkara yang kita akan buat dan dituntut pada kita supaya kita layak untuk menjadi khalifah. Itu sebab kenapa saya kata tadi start ayat 177 sampai sekarang masih lagi bincangkan tentang apa perincian kebaikan yang dimaksudkan dalam Islam. Baik, jadi hari itu kita masuk berkenaan dengan tajuk haji ni. Bila Allah nyatakan watimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah kepada Allah. Para ulama bahas tentang perkara tersebut, dua pendapat. Satu maksud sempurnakan, maksud dia buat sampai buat mana tunaikan sampai habis. Maksud dah ihram, tunai sampai habis, buat sampai selesai. Okey, maksud dia. Dan ada yang kata tak wajib ke atas kita berdasar pada ayat ini. Turun je ayat ini, maka kita kena buat haji dan umrah sempurna kepada Allah Ta'ala. Tapi ada yang kata tak, lepas ihram tu masuk, maka tak boleh kita tahallul melainkan setelah mana kita selesaikan. Tu Allah Ta'ala kata. Dan pendapat pihak yang kata ia berkaitan dengan orang pakai ihram kena habiskan ibadat dia, sama ada umrah atau haji, tak boleh keluar suka hati. Macam yang saya kata terang itu, kalau puasa sunat kita buka kerana kawan ajak makan, soalan kena ganti balik tak? Tak. Okey, kemudian kalau kita solat sunat, mak kita panggil, kita batalkan solat kita, kena solat balik tak? Macam takut jawab, kenapa? Tak. Pakai ihram, tak selesai ibadah haji atau umrah, kena ganti balik tak? Kena. Itu yang kenapa Nabi SAW umrah pada bulan tahun ke-6 Hijrah, datang pakai ihram, ditahan di Hudaibiyah. Tapi bila Rasulullah SAW ditahan di Hudaibiyah tadi, tahun berikutnya bila mereka tunaikan umrah, dia panggil umrah qada, umrah ganti. Ganti bagi apa? Ganti bagi tahun lepas yang tak dapat pergi. Nabi keluar umrah 4 kali saja. So kali yang kedua tu adalah ganti bagi kali yang pertama yang tak dapat selesai. Maka dia tanggal ihram dan dia cukup kepala ketika waktu berkenaan. Tahun berikutnya mereka datang balik dan tunaikan umrah ganti bagi tahun yang ke-6. Tahun ke-7 Nabi ganti. So menunjukkan bahawa kalau orang terpakai ihram,
tak selesai, kena balik ke kena apa sebagainya, kerana apa-apalah ke emergency sangat sampai tak boleh tunaikan, maka nescaya orang tersebut tidak dia tak nak dia kena datang balik tahun depan. Wajib. Kalau tak boleh tahun depan, tahun berikutnya dia mesti datang. Bukan dia datang macam sunat. Macam tadi, perkara sunat sekalipun dalam Islam ni kita tak wajib ganti dah. Kita nak buat, tak dapat, tak ada masalah lah. Macam puasa sunat, kawan ajak buka puasa, bukalah, tak ada masalah dan tak perlu ganti. Tapi ihram untuk umrah, sekalipun umrah sunat, dari 15 kali dah umrah, itu kali ke-15 sunat lah kan. Haji dah buat, apa dah buat, kita sunat lah kan. Tapi bila pakai saja ihram tadi tu, maka kena selesaikan sampai habis. Tuan kata wa atimul hajja wa umratan lillah. Itu maksud orang faham. Dan penjelasan dia adalah kenapa dikata macam itu, sebab fa in uhsirtum, kalau kamu dikepung. Dan kepungan kita kata itu ada dua bentuk. Setengah para ulama kata uhsirtum maksud dia kembali kepada kepungan daripada tajuk apa? Tajuk musuh. Tentera musuh ke kepung, baru kita boleh tanggal ihram, tak payah teruskan haji atau umrah kita. Tapi ada juga para ulama pendapat bahawa apa-apa penyakit yang menyebabkan orang tak boleh teruskan, itu khilaf dalam tajuk ni. Okay, kita kata mana jumhur para ulama menyatakan apa-apa benda lah, apa-apa saja perkara. Tapi kalau kata ikut daripada apa yang dipegang oleh sebahagian para ulama, dia kata hanya kalau musuh saja. Musuh kepung, then only you can tanggal. Mana tanggal ihram, dan juga di perempuan tak payah buat macam nilah. Maka tanggal ihram tunduk tangan tudung, kan? Tanggal ihram tu maksudnya untuk lelaki ni, maka tanggal ihram. Mereka pakai cukur kepala, tanggal ihram. Tapi kena famastaysar minal hadi, maka kenalah kamu sembelih apa yang kamu mampu daripada binatang sembelihan. Okey, itu kita berhenti kat situ hari tu. Dan kita kata bahawa Ali bin Abi Talib kata benda yang simple tadi adalah syah, bukan syah raja, kambing. Okey, dan berkata Atta', Mujahid dan lain-lain, dan ini mazhab imam empat. Tapi kita kata tu riwayat juga daripada Ibnu Abi Hatim, daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Ibnu Umar, Aisyah dan Ibnu Umar, bahawa mereka berdua dahulu tidak melihat dalam masalah ayat Quran kata famastaysara minal hadi. Kalau kamu kena kepung, kamu kena tahallul, denda dia, mana denda, kena denda juga. Mana dah ganti, tapi kena sembelih binatang, sembelihan. Famastaysara minal hadi. Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Umar tidak melihat untuk benda ini kecuali unta atau lembu ataupun unta ataupun lembu. Okay, dan ini diriwayatkan juga daripada Salim, Qasim, Urwah bin Zubair, Sa'id bin Jubair dan lain-lain. Okey, berkata Ibnu Katsir, sambung hari ni berkata Ibnu Katsir, dan zahirnya adalah sandaran mereka pada apa yang mereka pendapat kepada tajuk Hudaibiyah sebenarnya. Mereka kembali pada tajuk Hudaibiyah. Pasal pihak yang kata kambing pun dah cukup, ada pihak kata kena sembelih unta atau lembu baru cukup. Pasal mereka kan para sahabat tanggalkan dia orang punya pakaian ihram mereka di Hudaibiyah, balik ke Madinah, tidak tunaikan umrah tahun berkenaan, kena ganti tahun berikutnya, tapi kena sembelih binatang sembelihan. Ditengok di situ. Ibnu Katsir kata di situlah tajuk dia. Kerana sungguhnya tidak dinukilkan daripada seorang pun di kalangan mereka yang sembelih pada ketika waktu berkenaan itu seekor kambing. Tak ada seorang pun sembelih kambing pada ketika mana tahallul Hudaibiyah. Pasal ketika tahallul gitu, mereka dikepung oleh musuh tak benarkan masuk Mekah, maka mereka bertahallul dengan tahallul, kemudian mereka sembelih unta dan juga lembu. Tak ada kambing. Allah Ta'ala, mungkin kambing tak larat jalan jauh kot. Dia sebenarnya memang para sahabat dan juga Nabi SAW, ketika mereka berjalan jauh tu kan, pergi menunaikan haji, mereka tak bawa kambing sebenarnya. Kambing kan actually bukan binatang boleh jalan jauh sangat. Kalau lembu boleh, unta boleh kan, berjalanan jauh kan, dia migrate. Even dekat Afrika sampai sekarang masih lagi binatang tu migrate beramai-ramai. Kan daripada Kenya turun ke bawah, dari bawah naik ke atas, itu benda tu biasa. Tapi macam kambing tak ada migrate beramai-ramai. Dia kalau dia buat macam tu mati tengah jalan. Sehingga sebab itu kita kata biasa tak buat kambing. Tapi itulah adakah ini alasan untuk mengatakan boleh? Wallahu ta'ala. Tapi pendapat Ibnu Umar dan juga Aisyah radhiyallahu anha yang tak benarkan untuk orang tu sembelih kecuali unta atau lembu berdasar pada apa yang berlaku ketika di Hudaibiyah. Tapi sebenarnya ikut Al-Quran kata apa yang mudah. Apa yang mudah daripada binatang sembelihan. Dan binatang sembelihan tadi hanya boleh daripada kambing, lembu, unta. Jangan sembelih kanguru, jangan sembelih ayam. Ini aku mudah. Dia sini tak terima. Dia mesti binatang tu cattle. Cattle Cattle. Lafaz cattle tadi bukan lembu je kan? Dia merangkumi kambing kan? Seladang ke? Tak kira apa kita bela. Tapi yang besar lah. Binatang yang besar daripada tu. Dan normally binatang ni binatang 4 perut. Tahu tak lembu dengan kambing, binatang ni ada 4 perut? Tak tahu? Dia 4 perut. Kita sekarang ni kita ada 2 je. Kita ada usus besar, usus kecil. Dia ada 4 perut. Dia ada omasum, obasum. Dia ada 4 perut.
Dia bukan satu perut. Binatang-binatang tu, cattle ni macam kambing, babi tak pasti. Babi bukan, babi tak ada 4 perut. Dia 4 perut ni binatang-binatang itu, binatang yang makan daun ni. Yang binatang ternakan besar ni makan daun, dia punya perut tu ada 4. Pasal nak menghadamkan rumput tu menjadi boleh dimakan, boleh diserap dia punya nutrien, dia perlu penyampaian. Dia letak dalam perut besar dia. Tu dia perut besar satu tu kan, dia letak kat situ, ada bakteria akan gaul dengan benda tu. Bakteria tu dah mula, dia dah fermentation berlaku. Lembu tu akan muntahkan balik apa dalam kawasan perut besar dia tadi, pergi ke mulut dia kunyah sekali lagi, telan balik sekali. Tu kadang kita nampak, janganlah geleng kepala, dia bukan dia rasa geli pun kan, dia tak rasa geli, dia pun kita makan dia rasa geli. Apa pasal makan benda tu? Dia pasal memang cara makan itu, kadang-kadang kita tengok lembu kan, dia tak makan pun pasal dia muntahkan balik. Pasal dengan itulah baru boleh badan dia yang binatang serap protein tumbuhan. Kalau kita sekali makan rumput, tak ada faedah langsung. Saya tak pasti kenapa orang suka menuju rumput. Minta maaf cakap kalau ada orang biasa beramal benda tu. Tapi sebenarnya tak beri kesan. Pasal benda tu akan masuk dan buang. Hanya binatang yang ada 4 perut saja boleh dapat faedah daripada protein ni. Protein tumbuhan. Ditukar menjadi protein haiwan. Kalau kita ni makan tak ada guna apa. Kita makan sayur-sayur tu untuk vitamin dan juga benda-benda lain, bukan untuk protein. Tapi binatang makan benda tu tadi, rumput tadi, untuk protein. Tapi cara dia tadi kena ada perut lah, perut besar tadi. Perut tu yang menyebabkan dia boleh hadamkan. So binatang-binatang itu saja yang digunakan untuk sembelihan bagi korban. Jangan sembelih arnab, jangan sembelih yang lain. Binatang-binatang ini je. Kambing, paling kecil kambing, paling besar unta. Himar boleh tak? Himar tak boleh, pasal himar diharamkan makan. Ketika dalam keldai is actually not permissible for us to eat. Dia start daripada perang apa? Siapa ingat? Dia asal dimakan, tapi lepas tu diharamkan. Tu peperangan Rasulullah SAW dengan para sahabat, dia nak masak dah keldai tu. Kan? Nabi suruh tumpahkan. Dan tumpahkan, terbalikkan periuk tu. Dah masak ada benda berkenaan, tak dibenarkan makan. So keldai tak boleh makan. Dan apa beranak keldai yang makan? Rusa kalau ada rusa saiz lebih besar dari kambing, dia jalan lah. Rusa kancil kecil sangat. Kalau kita sebut rusa kan, napoh kecil dia kambing. Dia actually, the smallest one is actually besar kambing. Dia higher dan ambil lagi besar, tak apa. Kan kalau kita bela rusa macam orang bertinggal dekat area Siberia kan, bela unta salji kan, Himalaya kan, ork ke lama kan. Kalau besar dia kambing dan okey. Pasal actually dia mesti mesti cattle, mesti binatang ternakan, bukan binatang yang kita kata tu. Tak dikira sebagai ayam tak boleh, ayam tak termasuk. So jadi itu paling kecil bagi orang yang berhenti daripada dia keluar daripada ihram sebelum selesai daripada ibadah umrah atau haji dia. Tuan kata faman uhsira, dan siapa yang dikepung, famastaisar minal hadi, maka dia kena sembelih tahallul dan dia sembelih binatang apa yang mudah untuk dia daripada yang boleh. Tapi Ibn Abbas yang dikatakan oleh Ibn Katsir, percanggahan timbul sebab apa? Sebab para sahabat dahulu ketika mana berada di kawasan Hudaibiyah tu, mereka tak sembelih kecuali lembu atau unta. There's no kambing. Dalam hadis Nabi SAW daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata, Nabi SAW telah memerintahkan kami untuk berkongsi pada unta dan lembu, setiap 7 orang dari kami pada seekor binatang berkenaan. Mana seekor orang, satu seekor unta atau seekor lembu dikongsi oleh 7. Ini yang kita buat sekarang di Malaysia. Walaupun sebenarnya para ulama menyatakan benda tu berkenaan dengan tajuk kemampuan. Kemampuan, maksud dia kalau dia kata kita mampu seekor kita lah. Essentially bukan tamak. Kalau dia kata kita sembelih seekor untuk diri kita, seekor lembu, itu permissible. Seekor unta untuk diri kita sendiri, seorang, boleh. Seekor kambing kita seorang, boleh, tak ada masalah. Masalah pahala dikongsi oleh ahli keluarga rumah, itu tajuk lain. Masalah penyembelihan tadi bagi pihak siapa, itu boleh ni. Tapi dalam hadis Nabi SAW ni, itu kenapa para sahabat, para ulama nyatakan, mana untuk penyembelihan tadi, yang paling elok adalah orang tu seekor dia seorang. Tapi masalah nak mengurus supaya lah sikit kan. 7 orang ni kita pasal tak cukup duit, maka kita berkongsi 7 orang dalam seekor binatang. Pasal sebenarnya kalau ikutkan itu yang terbaik, seorang seekor. Cuma ketika waktu di Hudaibiyah itu, atau ketika mana Hajjatul Wada', binatang tak cukup. Binatang tidak cukup, sahabat-sahabat ramai, maka dikongsikan pada setiap binatang, seekor binatang, 7 orang boleh berkongsi dengan satu seekor binatang. 7 nama boleh tak pada satu binatang. Pasal bagi menggantikan denda tadi.
Ni bukan sembelih suka-suka hati tau. Ni denda. Pasal kalau diorang tak lepas denda berkenaan, diorang berhutang dengan Allah SWT. Maka dengan sebab itu dibenarkan, dan tajuk tadi seekor binatang dikongsi oleh 7 orang, maka diorang buat. Tadi masalah terbaik macam satu ekor binatang dikongsi 7 ke, seekor binatang seorang. Ini terbaik satu ekor binatang seorang je. Tapi kalau anda kata tak cukup, tak mampu dan sebagainya, maka boleh kongsi sampai limit dia paling besar 7. Nabi kongsi tu pada lembu dan unta saja. Ini bagi yang hutang lah. Dan bagi benda berkenaan, benda yang wajib potong, wajib sembelih. Kalau dia kata benda tak wajib, tak terima tajuk. Kita yang wajib ni pasal nak melepaskan tanggungan Allah Ta'ala letak pada mereka. Jadi famastaisara minal hadi. Okey, jadi dan berkata Ibn Abbas, sekiranya seorang itu adalah berkemampuan, maka unta. Jika tidak, maka daripada lembu. Jika tidak, maka daripada kambing. Dan dalil kata kesahihan kata-kata jumhur adalah pada apa yang mereka pergi pada pembahagian penyembelihan kambing dalam masalah kepungan. Ni lah pendapat yang mengatakan boleh kambing disembelih, sebab kata-kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bila Ibn Abbas kata orang tu, kalau orang kata famastaisara minal hadi, apa yang mudah daripada binatang sembelihan, kalau dia kata dia boleh, maka dia unta. Kalau tak boleh, maka dia sembelih lembu. Kalau tak boleh, maka dia sembelih kambing. Ini pendapat yang menyebabkan jumhur kata kambing pun sah untuk apa? Dam yang apalah kena bayaran bagi orang yang menanggalkan ihram sebelum selesai ibadah. Iyalah, kalau tanpa sebab ke tak kira. Ada sebab ke tanpa sebab ke, dia batalkan ihram dia, tak tunaikan umrah sampai habis atau haji sampai habis, memang dia kena denda. Denda dia tadi kan sembelih, dan tahun depan kena datang balik. Faham Denda tetap denda. Cuma yang tak nak denda tadi yang timbul tajuk, kalau anda kata orang tu buat niat apa? Niat bersyarat. Ya Allah, aku punya ihram sekian, atau sampai mana engkau hentikan aku. Bila hentikan, maka dia bertangan ihram dan tak wajib untuk dia ulang balik sebenarnya. Itu je yang syarat dia. Tapi tak digalakkan untuk niat bersyarat. Buat je yang biasa. Kita lebih-lebihkan umat Islam kita ni pergi sana, biasanya buat umrah dalam 7 hari 13 hari. 3 hari Madinah, 10 hari dekat. Tu banyak sangat 12 hari dah, 12 hari. 3 hari Madinah, 10 hari kat Mekah. Ambil lah. Kan apa salahnya, main sempat. Kalau perempuan datang haid pun dan Tuan-tuan mengarut. Nanti kan ada pula yang mengatakan pakai ni tak sempat. Kan? Maka kena niat bersyarat. Pergi balik sekali dengan orang, buat apa? Kan? Benda sempat. Tak niat bersyarat. Tak payah niat bersyarat. Tunggu sampai bersih dan buatlah umrah. Kan? Ada mana tempat. Kalau disampai awal pun disempat. Kalau sampai lewat pun sempat. Memang sempat sebenarnya. Tak pernah tak sempat. Kecuali orang tu punya haid 15 hari. Tapi jaranglah orang haid 15 kan biasa. Tak ada kan? Normal ke tak normal soalan? Tak normal lah. 15 hari. Kalau dia kata dia sakit, dia lah. Kalau dia kata biasa 7. Normal 7. 7, 6, 7, 5. Kalau dia kata paling tinggi 10 lah. Paling tinggi 10. Tapi kalau dia kata sampai 15 tu, biasanya para ulama ada suruh cek. Mungkin dia ada istihadah. Mungkin separuh tu kan darah haid. Ya. Wajib dia following year ataupun ya, kalau wajib following year, maksudnya jangan lepas tahun berikutnya pergi melancong dulu, tahun ketiga baru pergi pula. Kalau tak ada kemampuan, dia tak ada masalah lah. Pasal Allah tak tanggung kita meningkat apa kita mampu. Tapi janganlah tanpa kemampuan tu ada apa tau, pergi melancong. Jadi wajib pergi, tapi pergi mana? Pergi Paris dulu. Tahun depan dia baru nak ganti pula. Tak boleh lah, jangan tangguhkan. Pasal benda berkenaan, kalau Nabi boleh nak lewatkan, tapi Nabi tahun berikut Nabi terus pergi. Macam kita buatlah. Masa kalau dia kata benda yang berkenaan dengan umrah atau haji ni, better cepat selesaikan. Pasal dia tahu benda ibadat tahunan. Berbeza dengan macam benda lain yang diberikan kepada kita ke lapangan, dia ambil lah ke lapangan. Ke lapangan. Memang nanti ada orang kata macam bulan Ramadan macam mana? Bulan Ramadan isi Nabi biasa mengganti puasa pada bulan Syaban. So tak ada masalah lah. Orang tu nak tangguh ke atau cepat. Tapi kalau kata berkaitan tajuk ni, ibadat ni tahun berikutnya dah rancang dah untuk datang balik. Jangan tak ada perancangan. So kita kata apa ini arahan Allah Ta'ala pada kita. Kalau dia kata orang tu terbuka ni, dia kena sempurnakan balik. Tu kata wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah tu sampai selesai kepada Allah Ta'ala. Kalau yang dia kata tersekat, maka kena tahallul, sembelih binatang, sembelihan yang apalah ikut kadar kemampuan kita. Jadi pendapat Ibn Abbas itu adalah di antara yang menyebabkan bahawa Allah Ta'ala mewajibkan penyembelihan apa yang mudah daripada binatang sembelihan. Dan macam mana sekalipun dimudahkan dengan apa yang dinamakan sebagai binatang sembelihan. Dan binatang sembelihan ni termasuk daripada binatang-binatang yang cattle, binatang-binatang yang ternakan. Dan dia adalah unta, lembu dan juga kambing. Yang biasanya kalau tu macam kita pergi ke Tibet lama. Kalau pergi ke mana tu sekarang, macam pergi ke kawasan Alaska tu kan rusa reindeer rusa salji tu.
Sembelih lah rupa sesaji tu dengan saiz dia, saiz besar tu, saiz memang saiz layak untuk dipanggil sebagai binatang ternakan. Ayam tak masuk. Kan? Arnab tak masuk, jangan buat. Saya ada arnab, sembelih arnab lillahi taala. Jadi kriteria dia kena saiz cattle. Saiz cattle, yes. Mana kambing ke atas. The smallest is kambing. The biggest actually unta. Tak payah ambil zirafah pula. Walaupun zirafah tu keluarga unta, tapi jangan ambil dia. Jenuh pula nak tangkap tu, serius. Ada kat mana-mana wish park ada apa. Yelah, berdasar. Tapi masalah sekarang ada tajuk dia. Tajuk dia adalah binatang tadi mesti sampai ke Masjidil Haram. Ini masalah kedua. Jadi maksud dia kalau boleh habiskan di sana. Okey, habiskan di sana, jangan tunggu balik Malaysia buat nak sembelih. Ini kita bincang lepas ni. Baik. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habrul Bahr, itu Ibn Abbas, ya, gelaran dia sebagai pendeta yang melaut ilmu dia, itu penterjemah Al-Quran, anak bapa saudara Nabi SAW, itu sepupu dia, dan telah sabit daripada Sahihain bahawa Aisyah radhiyallahu anha kata telah ahda Nabi SAW marratan ghanaman. Nabi pernah hadi, mana menyembelih korban sekali dengan kambing. Pernah Nabi sembelih kambing. Bila Nabi pernah sembelih kambing, maka kambing itu layak. Yang kita ambil jumhur lah, kata macam tu. Adapun sebagai para ulama kata tak, mesti unta, mesti lembu. Mahal jugalah unta dengan lembu kan. Tapi still benda berkenaan berdasar pada kemampuan masing-masing. Kalau mampu unta, untalah. Kalau mampu lembu, lembulah. Kalau tak mampu, maka kambinglah paling kecil. Kalau tak mampu juga, lepas ni ada third solution. Okey. Dan Allah Ta'ala nyatakan, wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Dan yang kamu cukur kepala kamu, sehingga kalau bawa binatang sembelihan, kamu nak pergi menunaikan haji atau umrah atau sekian sebagainya, kamu dah niat nak sembelih sana, jangan kamu cukur kepala kamu sehinggalah binatang sembelihan tadi sampai pada tempat waktu dia. Mana waktu dia boleh disembelih. Ini maktuf ke atas, orang kata wa'atimul hajjul umrata lillah. Mana dan juga bukan ini maktuf ke atas, kalau kamu dah terkepung, maka kamu kena sembelih binatang sembelihan yang mudah untuk kamu. Sebenarnya dia kembali pada awal ayat. Ya, wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Yang kamu cukur kepada kamu sehinggalah sampai binatang sembelihan tadi pada tempat dia. Itu 10 Zulhijjah. Kalau orang tu menyembelih bagi hari korban, maka 10 Zulhijjah tu jangan cukur kepala sehingga binatang tu sampai situ. Disembelih dah. Baru kita cukur kepala. Tapi kena ingat, pada hari berkenaan, pada hari raya haji tu sebenarnya sequence of yang apa Nabi buat, Nabi datang daripada bermalam pergi Muzdalifah, kutip batu, Nabi lintas, Nabi sampai ke Mina tu untuk melontar, Nabi akan melontar, menyembelih, bercukur. Itu sequence Nabi buat. Tetapi lepas tu Nabi tahu haji. Tetapi sebenarnya pada hari berkenaan sequence tu tidak wujud. Sebab Nabi sendiri bila lepas daripada Nabi laksanakan 3 perkara berkenaan, melontar, bercukur, melontar, menyembelih, bercukur. Lepas daripada tu, Nabi duduk di atas unta baginda SAW. Orang datang tanya, ya Rasulullah, aku dah cukur, aku tak sembelih lagi. Nabi kata sembelih. If'al la haraj. Datang seorang kata, ya Rasulullah, aku dah pernah membelih, tak melontar lagi. Nabi kata, if'al la haraj. Everybody yang datang jumpa Nabi pada hari berkenaan, Nabi kata, buatlah, tak ada masalah, buatlah, tak ada masalah. So jangan bimbang pening kepala, kita ikut sunnah Nabi tak. Sunnah Nabi juga, Nabi mengatakan bahawa sequence tadi, kalau kita tersilap, kita salah, kita kecepat, terbelakang, macam ini penuh, tak sempat, kita buat ini dulu. Ini tak ni, kita buat ni dulu kan. Mana-mana satu kan, dia 3 10 Zulhijjah tu 3 benda anda kena buat. Melontar, menyembelih, bercukur. Tetapi sequence dia tadi salah. Sebenarnya sequence dia tadi sebenarnya tidak mesti macam tu. Kalau boleh dapat macam tu, alhamdulillah, bagus. Tetapi kalau tak dapat, jangan kata tak ikut sunnah. Faham? Jangan kata tak ikut sunnah. Kita ikut sunnah ni. Ada orang dia message saya waktu musim dia pergi haji baru ni, dia message, Ustaz, macam mana saya nak buat ni? Kami di sini tidak mengikut sunnah. Saya kata, apa pasal? Dia kata banyak masalah sequence dan sebagainya. Saya kata, dengar sini. First thing first, contoh masalah bergerak awal. Before matahari naik, dah bergerak daripada Muzdalifah tu dah bergerak dah ke Mina. Lepas tu nak pergi melontar. Nabi bergerak dengan para sahabat ketika matahari mula naik. Adapun orang-orang wanita dan orang tua serta tukang bawa air, Nabi suruh jalan dulu. Faham tak? Mana ada sequence yang lain. Jangan masalah kita tak boleh macam zaman Nabi dulu, wanita jalan dulu, gerak wanita saja. Kan, lelaki datang dulu kan, tak ada berimpit-impit. Maka dengan sebab itu kita kata perempuan dilepaskan dulu, yang lelaki jalan kemudian. Jadi kita kata secara tak langsung dah settle wanita, barulah lelaki sampai. Kalau kita sekarang nak pisah dengan bini, mana boleh? Nak together kan? Nak together, jalan together, tu masalah dia. Tapi bila nak suruh siapa jaga bini kita, bukan kita, mestilah kita yang jaga kan. So konsep tu tadi, kalau anda kata tercepat, terlambat dan sebagainya, tak mengapa. Faham?
yang pening kepala, tak ikut sunnah Nabi. Relax. Faham? Apalagi pada hari berkenaan, hari 10 Zulhijjah tu, 3 benda yang patut dibuat adalah melontar, menyembelih, baru apa? Bercukur. Memang Allah Ta'ala kata, wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Jangan kamu sembelih binatang sembelihan kamu sehingga sampai binatang sembelihan kamu tadi, apa? Jangan kamu cukur pada kamu sehingga binatang sembelihan tadi sampai ke tempat dia. Itu 10 Zulhijjah, barulah kamu boleh cukur kepala kamu. Dan bahkan lepas binatang itu disembelih sebenarnya. Tetapi bila Nabi SAW lepas Nabi buat sekuens yang Nabi buat, Nabi naik atas unta, Nabi tunggu di situ, kemudian orang datang tanya soalan, sekuens mereka berbeza-beza. Everybody Nabi jawab dengan if'al la haraj, if'al la haraj. Nabi tak kata macam habis, tahun depan lah. Nabi tak cakap macam tu. Nabi kata buatlah, apa yang kau tak buat lagi buat. Mana pada hari berkenaan, apa yang tak buat, buat je. Tak perlu timbul masalah sekuens tadi. Faham? Apa yang mudah untuk kita. Bila Nabi kata buat apa yang mudah, buatlah tak ada salah, buatlah tak ada salah. So ambillah macam tu. Jangan kita salah faham bahawa yang Nabi buat tu lebih utama. Pasal Nabi lafazkan juga utama. Bahkan apa lafaz Nabi tadi, pangkailah. Kita try buat apa yang Nabi punya sekuens, melontar, menyembelih, bercukur. Tapi kalau bersesak, sempit dan sebagainya, tak boleh lepas dan sebagainya, terpaksa pukul kepala orang baru lepas. Serius ada jadi kes macam tu. Ada kawan saya dulu, dia tak buat. Dia balik-balik Mekah tu, kepala dia ada bekas. Sini. Kata benda. Dia kata, aku lontar dia tu. Aku gigi dia kata lontar. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Dia pusing belakang, batu besar datang. Bong atas dahi dia. Kan? Lepas tu dia cerita juga lah. Lepas tu dia cerita. Dia kata punya ramai. Aku pernah, ada sekali dia kata, tengah-tengah tawaf, ada seorang pakcik kata dalam kereta sorong. Tengah-tengah orang ramai tu langgar kaki aku. Aku pusing kat dia, aku kata dia kata kharab baitak ni bahasa Arab, banyak maki orang lah. Semua taala rubuhkan rumah kau. Dia cakap macam tu. Saya kata apa hal dia cakap macam tu? Yelah, dia kata juta-juta orang kat situ aku yang dilanggar. Tapi itulah dia kata lepas dia hari yang dia tawaf kan, hari dia melontar tu kena batuk kat kepala. Betul-betul kena ada atas dahi. Memang hari berkenaan bersesak dan sebagainya. Kalau kita lemah, terpaksa buat jahat dengan langgar orang, pijak orang, dan tak usah, tunggu kejap. Ataupun buat mana yang lain dahulu supaya kita dapat selesaikan dengan awal. Tak ada masalah. Dasar pada kemampuan masing-masing. Tapi dari asasnya memang sekuens Nabi yang terbaik. Tapi bila Nabi kata tak salah, dan sunnah Nabi jugalah. Yang kata ya ini bukan sunnah, ini sunnah juga. Pasal Nabi kata buat tak salah, buat tak salah, Nabi lafazkan. Ya, jadi sekuensnya macam tu. Memang dalam ayat kata wala tahliku ru'usakum, yang kamu cukur kepala kamu hatta yablughal hadyu mahillah, sehingga sampai binatang sembilan tadi pada tempat dia jatuh, tumbang, maka barulah kamu cukur. Jadi dia kata dikatakan Nabi SAW dan para sahabat baginda pada tahun Hudaibiyah, apabila mereka dikepung oleh kufar Quraisy daripada masuk ke tanah haram, mereka mencukur dan mereka menyembelih binatang sembelihan mereka di luar tanah haram sebenarnya. Pasal mereka tak ikut macam kerana denda tadi berlaku, Allah Ta'ala kata sembelihlah apa yang mudah daripada binatang sembelihan. Nabi cukur dan sembelih di mana? Di luar. Luar, tak masuk tanah haram pun lagi, tak sampai pun ke tempat sembelihan di sana. Tak selesai pun ibadah mereka. Mereka nak ihram sambil apa? Sambil bawa binatang sembelihan. Mereka bawa binatang sembelihan. Sambil umrah pun mereka buat. Kita time haji je bayar dam kan. Kadang kita buat tamattu', tapi tak, diorang sebenarnya ketika pergi ihram pun diorang siap dah nak buat sembelihan, binatang sembelihan. Itu yang terbaik sebenarnya. Mana pergi umrah sambil menyembelih juga. Sembelih tadi kan kita makan sikit dan mungkin bagi-bagilah fakir miskin yang berada di Makkah. Itu yang tajuk dia. Yang mana di sana lah. Itu yang para ulama bahaskan berkenaan dengan masalah binatang sembelihan tadi, mestikah diedarkan pada orang tanah haram ataupun kena boleh bawa balik ke Malaysia ataupun disembelih di Malaysia sebagai ganti. Itu soalan dia. Yang jumhur para ulama menyatakan dia kena sembelih di tanah haram dan diagihkan dagingnya di tanah haram. Ya. Baik. Mereka dikata maka adapun pada keadaan selamat sampai ke tanah haram, maka tak dibolehkan. Kalau dia kata ini dikepung, kalau anda kata tidak dan di kepungan, maka dalam keadaan aman tak boleh cukur kepala sehinggalah binatang sembelihan tadi sampai ke tempat dia. Ini selesai segala manasik haji dan umrah tadi, barulah kita boleh sembelih binatang berkenaan. Sekiranya orang tu qarin, kalau orang tu buat qarin lah, mana dia buat haji qiran, maksud dia buat haji, buat umrah, maka lepas selesai tu baru dia boleh sembelih. Okey. Dan dia kata kalau sekiranya dan siapa yang melakukan salah satu di antara keduanya, jika dia mufrad dia buat ifrad ataupun tamattu', macam tu juga keadaan dia. Mana contoh macam orang ifrad tadi kan, pada hari 10 tu dia sembelih, dia melontar, menyembelih, bercukur, dia buat benda berkenaan ikut sekuens yang diaturkan. Okey, orang tamattu' pun biasa akan bayar dam dia pada hari berkenaan. Orang yang ifrad dia bukan sembelih kerana denda, disembelih kerana binatang tu adalah hadiah
yang dibawa untuk sembelihan di situ. Adapun orang yang buat tamattu', sembelihan dia dibuat kerana denda. Orang Qiran pun macam tu juga sebenarnya. Jadi kena faham sikit. Mana masalah apa sembelihan tadi jadi sebagai apa. Tapi dari segi masalah dia sembelihan tetap sembelihan. Cuma adakah denda atau bukan? Pada hari 10 tu kan, orang bersembelih tu, ada yang sembelihkan denda. Ada yang sembelih kerana dia bawa binatang tu dari awal. Macam selagi mana tak dicukur, dia takkan boleh bercukur selagi mana binatang dia tak sampai ke situ. Itu bagi orang yang ifrat. Okey. Adapun orang yang tamattu' memang dia akan sembelih itu selepas daripada kerana denda di atas sebab dia menanggalkan ihram dia, kemudian pakai balik pada hari Arafah. Itu keadaan dia. Banyak dah kan untuk yang kaji tahu kan benda ni. Okey. Sebenarnya sabit dalam kitab dua sahih itu Bukhari Muslim daripada Hafsah bahawa dia berkata, wahai Rasulullah, apa hal manusia ini? Mereka ni bertahalul daripada umrah, sedangkan engkau tidak bertahalul engkau dan daripada umrah engkau. Ini yang berlaku pada haji Rasulullah SAW. Bila mana Nabi SAW Nabi keluar dengan para sahabat daripada Madinah, semua berihram untuk menunaikan haji. Berihram untuk menunaikan haji. Tetapi sampai di Mekah, arahan baru keluar. Nabi kata, barang siapa yang tidak bawa binatang sembelihan, maka tahalul sekarang juga. Nabi suruh tahalul. So para sahabat tak nak tahalul. Banyak kata, ya Rasulullah kau tak tahalul. Macam Hafsah katalah, ya Rasulullah, apa salah orang ramai ni tahalul daripada umrah? Kan waktu naik umrah kan dia masuk Rasulullah masuk Mekah, kemudian pergi buat tawaf umrah, lepas tu kemudian sa'i dan sebagainya. Nabi kemudian diam, tak bertahalul. Adapun orang ramai yang tak bawa binatang sembelihan, Nabi suruh bertahalul. Dan wait sampai hari ke-8 9 Zulhijjah baru pakai balik ihram pergi ke Arafah. Orang lain kena buat macam tu. Nabi kekal dalam pakaian umrah dia, pakaian ihram dia sampai habis ibadat haji. Ini faham Tapi tak lama Nabi keluar sampai ke tanah haram 4 hari bulan Zulhijjah. 4, 5, 6, 7 Nabi keluar. Okay, 4, 5, 6, 7 Nabi keluar menuju ke Arafah. Ada kata Muzdalifah. Kemudian 7, 8, 9 Nabi berada di Arafah. Kemudian 10 Nabi tunaikan, 11, 12, 13 Nabi berada di Mina. Maksud dia Nabi punya sekuens 10 hari je. Nabi duduk dekat tanah haram. Jadi Nabi bergerak dari sini stesen dekat Mekah 3 hari. Kemudian lari ke Arafah beberapa hari. Kemudian lari ke sini beberapa hari. Maksudnya itu Nabi punya pergerakan. Tapi kita kata pendek lah, tak lama sangat. Kan tak adalah sampai 3-4 bulan. Kecuali ada orang tu dia pandai sangat, dia pergi awal-awal, dia buat ifrat, dia bantai pergi daripada Syawal. Masuk-masuk terus buat. Yelah, betul lah. Memang kita kata ada pendapat menyatakan makin lama seorang tu dalam ihram makin bagus. Tetapi kena ingat juga dalam ihram ni pantang larang dia banyak sangat. Kan? Pantang larang banyak pantang larang. Okey. Bukan kita kata maksud dia Allah Taala ada dalam ihram saja. Tak, maksud dia dalam ihram tu ada tambahan. Benda yang boleh buat tak boleh buat. Pakai pakaian yang berjahit, pakai minyak wangi tak boleh sebagainya. Benda-benda berkenaan kadang-kadang dilanggar secara tak sengaja. Saya pakai ihram ni lama sangat kan, duduk dalam ihram, tak perasan pergi kedai, kan tawaf kidai, tawaf Kaabah dah sudah. Tawaf kidai pula. Tawaf kedai tu, kemudian orang tu bagi minyak wangi. Kita pakai, wangi juga, pakai ihram. Kau tak pasal je kena. Kan benda tadi kita katakan tak perasan. So sebab itu tempoh yang lama tadi tak digalakkan pun. Nabi sendiri hanya berihram dengan tempoh tadi. Kan tempoh sekejap je. Nabi sampai 4, lepas tu 5, 6, 7 Nabi 7, 8 Nabi keluar. 5, 6, 7 Nabi tinggal dekat Mekah. Kemudian lepas tunaikan umrah, Nabi 5, 6, 7. Kemudian 8 bergerak pula ke Arafah. Tapi dalam keadaan ihram, tak pernah cabut. Jadi Hafsah tanya Rasulullah, dia kata, Rasulullah, kenapa orang ramai bertahallul, engkau tidak? Maka Nabi kata, inni labbat ra'si wa qalladtu hadi fala uhillu hatta anhar. Aku dah ni kan rambut aku dah biarkan, aku dah bawa dah, tak heret dah binatang sembelihan aku takkan tahallul melainkan sehingga aku menyembelih. Lepas aku menyembelih barulah aku tahallul. Itu yang Nabi arahkan kepada para sahabat, sesiapa yang tidak bawa binatang sembelihan, semua disuruh sebagai buat tamattu'. Di sini timbul tajuk, apakah yang lebih afdal? Tamattu' ke ifrat? Para ulama yang kata ifrat afdal, dia kata ifrat tu afdal sebab Nabi yang buat ifrat. Dan Allah Ta'ala takkan pilih untuk Nabi benda yang paling rendah. Pasti Allah Ta'ala pilih paling elok. Ada juga para ulama menyatakan Qiran lah yang paling elok. Sebab Qiran paling elok, mana buat umrah, buat haji betul umrah. Ada kata tamattu' yang elok sebab Nabi suruh para sahabat buat paling ringkas. Dan Nabi tak pernah disuruh
atau tidak beri pilihan untuk dua perkara yang paling yang dua perkara, melainkan Nabi akan pilih yang paling mudah. So yang tu paling mudah, Nabi akan arahkan itu. So dapatkan bila para sahabat ada tak setuju nak bertahallul, Nabi kata kalau aku boleh patah balik dari urusanku dan aku tak bawa binatang sembelihanku, aku akan buat macam kamu. Nabi kata macam tu. Kalau sekiranya aku tak bawa sembelihan, tapi sembelihan dah aku dah bawa, maka Allah Taala kata fala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Jangan kamu cukur kepala kamu sehingga binatang sembelihan tadi sampai ke tempat dia. Itu 10 Zulhijjah. Kalau kata tu, saya kata kalau selagi tak sampai, dia kata tak boleh cukur kepala. Itu tajuk asal dia. Maksud dia ihram tu kekal sampai binatang tu disembelih. Tak boleh tahallul. Okey. Okey. Dan Allah Taala firman lepas tu, faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi. Dan barang siapa dengan kamu ni yang sakit ataupun ada kesakitan, ada kesakitan pada kepala dia, fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk, maka hendaklah dia membayar fidyah, membayar fidyah denda daripada puasa atau sedekah atau nusuk. Berkata Imam Bukhari daripada Abdullah bin Maqal, beliau berkata qa'atu ila Ka'ab bin Ujrah fi hadzal masjid. Aku telah duduk kepada Ka'ab bin Ujrah dalam masjid ini, yakni Masjid Kufah. Lalu aku tanya pada dia, aku tanya pada dia mengenai fidyah daripada puasa. Fidyah puasa. Maka dia berkata, okey, aku telah dibawa kepada Nabi, humiltu ilan Nabi. Okey, aku dibawa kepada Nabi SAW. Ka'ab bin Ujrah ni kata, aku dibawa jumpa Nabi SAW. Sedangkan apa, ketika tu kutu ya tanah saru al-wajhi, berjalan-jalan kat muka aku. Di kutu dia banyak sangat sampai melintas kat muka, atas muka dia. Okey. Lalu Nabi SAW tengok keadaan dia macam tu. Kan bila kata tak boleh potong cukur kepala, tak boleh cukur kepala sehingga sampai waktu berkenaan. Memang zaman dahulu kan ubat kutu, mungkin Allah Alam, mungkin kaedah lama tu tak tahu tak efektif ke, mungkin ada orang tahu, ada orang tak tahu. Kan tahu ubat kutu kan? Tahu kan ubat kutu? Ada siapa ada anak-anak kecil ni yang pergi duduk asrama, akan balik tu kutu biasa yang pening kepala. Apa kutu kan? Macam mana kan? Tapi ubat kutu tak mungkin tak ni, tapi cara terbaik orang buat dahulu apa? Cukur kepala. Tapi oleh kerana arahan cukur kepala tak dibenarkan dalam keadaan berihram, maka timbul tajuk Ka'ab bin Ujrah ni, dia tahu apa? Dia tak cukur kepala, dia diam macam tu lah sampai kutu tu lintas ke muka. Okey. Lalu Nabi kata, faqala, lalu Nabi bersabda, ma kuntu ara annal jahda balagha bika hadha. Aku sebenarnya tak berpendapat, tak terfikir bahawa kesusahan sampai pada kau peringkat ni. Mana sampai kutu tu tak penuh sangat atas, tak muat, jalan kat muka. Nabi tengok macam tu, ya benar. Kalau saya dia teruk sangat. Mana orang mungkin kata ya Rasulullah, orang tu kutu boleh tak cukur kepala sebagainya. Mungkin Nabi kata tidak. Kan? Mana ayat Quran kata tidak, tunggu. Tapi bila Nabi tengok muka dia macam tu, kutu berjalan kat muka dia, Nabi kata aku ternyata tak sangka macam ni. Kutu apa kesusahan sampai pada kau macam ni. Lepas tu Nabi kata, ama tajul syah, kau tak ada kambing ke? Tak ada kambing yang kau ada untuk buat ni? Mana tadi yang apa, mana yang ditanyakan oleh apa? Oleh Allah memiqal kepada Ka'ab bin Ujrah tadi adalah berkenaan dengan fafiyatu min siyam. Tadi berkenaan tajuk ni lah, berkenaan dengan masalah orang dalam ihram kena bertahallul, dia sakit dan sebagainya, kepala dia ada penyakit, apa dia patut buat? Maka dibenarkan untuk dia cukur, tapi ada fidyah daripada puasa atau sedekah ataupun ibadat atau penyembelihan. Jadi Nabi tanya pada dia, ama tajil syah, kau tak ada kambing? Ada tak dapat ke? Kau tak ada kambing ke seekor ke untuk sembelih? Maksud dia lah. Qultu la. Dia kata aku tak tahu, aku tak ada kambing. Nabi kata sum salasati ayyam au at'im sittata masakin. Berpuasalah 3 hari ataupun berilah makan 6 orang fakir miskin. Likulli miskin nisfu sa' min ta'am. Untuk setiap orang miskin tadi separuh cupak daripada makanan. Maksud dia 10 cupak ni, 1 cupak 600 gram, 10 cupak 300 gram. 300 gram banyak? Banyak tak? Jangan tak makan. Habis tak makan habis kan? Okay. Ada satu pot tu tak sampai 600 kan? Ya, segenggam, setengah ni, satu lah tangan. Ini susah min ta'am. Nabi kata puasalah 3 hari ataupun beri makanlah 6 orang miskin. Untuk setiap orang miskin tadi setengah cupak makanan, dan cukurlah kepala kau. Maksud dia itu denda yang dia kena. Okey. Dia Nabi kata kalau tak kambing kan, buat benda tu, cukur kepala tak apa. Ibadat terus, ihram tak tanggal, tapi langgar, bayar 3 seekor kambing. Kalau tak ada kambing, maka 3 hari puasa. Kalau tak ada 3 hari puasa, maka 6 orang miskin. Kalau tak ada juga,
Bagi ada minta orang lain tolong. Puasa paling simple lah. Kan puasa paling simple. Puasa paling ringan sekali. Mana bagi makan mungkin orang tak ada duit. Okay, tapi puasa paling simple. Pasal dia atas diri kita sendiri. Okey? Bukan kena daripada orang lain. Mana Nabi kata dengan dia, puasa, beri pilihan pada dia, sembelih kambing. Kalau tak ada, Nabi kata puasalah 3 hari. Atau beri makan 6 orang miskin. 1 orang miskin tadi setengah cupak. Dan kemudian syukurlah kepada engkau. Ya, sampai kutu jalan atas muka. tak boleh bayang Lalu turunlah dia kata ayat ini turun dia kata fanazalat fiyya khassah wa hiya lakum ammah. Mana berkata Ka'ab al-Ujrah, dia kata ayat ini turun pada aku secara khusus tapi dia umum untuk kamu. Walaupun sebenarnya ayat ni datang kes aku lah, dia kata, tapi korang kena sekali lah, umum kepada kamu semua. Maksudnya kalau sesiapa terlanggar, yang dam bayar dam tu kan, berdasar ni lah, berdasar pada ini, maksud dia cukur kepala dan bayar dam. Dam tadi salah satu 3 perkara tadi, either beri makan atau puasa ataupun seekor kambing. Faham Jelas? Okey. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, okey, berkenaan dengan firman Allah Taala, wa fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Beliau berkata, apabila idza kana au, okey, mana dia kata bila ayat tu kata au, dan Quran kata au, maksud dia engkau ambil mana satu pun ia cukup bagi kamu. Mana which one yang kau rasa engkau boleh buat, engkau buat saja dah memadai. Bukan maksud dia kena ikut sequence. Itu Nabi sendiri pun tanya pada sahabat tadi, Nabi tanya mula dengan kambing. Kalau ikut dari Quran, mula sekat dengan apa? Puasa. Betul tak? Nabi tanya dengan kambing. Kemudian Nabi kata dengan dia, puasa, baru tu boleh makan. Ikut sequence Al-Quran, start dengan apa? Kambing. Start dengan puasa. Lepas tu, beri makan, lepas tu baru sembelih. Maksudnya 3, ikut sequence yang Quran lain, ikut sequence Nabi lain. Meaning that, macam Ibn Abbas kata, bila datang aw sahaja, maka kau boleh pilih mana satu kau nak. Okay? Berkata apa? Pasal kat sini pun tak dikata tak dapat. Kalau dia kata fa'in lam najid fasiyam. Kalau macam dalam surah Al-Mujadalah, berkenaan dengan masalah kafarah bagi orang yang menzihar isteri dia tak datang dengan aw. Kalau kamu tak boleh, maka buat ini. Kalau kamu tak dapat, maka buat ini. Kalau kamu tak sekian, maka buat ini. Dia tak ada macam aw, atau. Tak ada atau. Ini atau. Atau pilih mana satu yang mampu. Berkata Ibn Abi Hatim, diriwayatkan daripada Mujahid, Ikrimah dan Atha dan lain-lain seperti pendapat berkenaan. Berkata Ibn Katsir, dan ia adalah mazhab para imam yang 4 dan umum bagi seluruh para ulama, bahawa diberi pilihan bagi orang berkenaan dalam keadaan ini. Jika dia nak dia puasa, jika dia nak dia bersedekah dengan separuh cupak tu, dan itu dengan faraq, itu dengan separuh cupak kali 3 bermakna 3 cupak lah, 3 sok pasal setengah 6 orang, setiap satu cupak tu 2 orang, maka 3 cupak lah. Okey. Untuk setiap seorang miskin setengah sok, setengah cupak, dan dia adalah dalam bentuk mudain 2 kali. Oh bukan ni. Setengah sok, bukan setengah cupak, setengah gantang. Cupak kan, maksud dia macam ni. Dia 4 kali ni. Satu ni yang kita bayar zakat fitrah tu kan, separuh dari tu. Ada 2 cupak. 2 cupak lah. 2 cupak. Yang tu 4 kali ni satu sok. Yang ini mud. Yang ini yang 600 gram. Yang tu biasa bayar ketika Ramadan fitrah bayar zakat fitrah tu, dia kira 4 kali beras ni. 6 kali 4 24 lah. 2.4 kilo. Mana kalau itu 1,5 kilo setengah lah. Mana setiap orang miskin tu dia dapat 1 kilo. 1 kilo 1.6 kilo. Mana 2 kali ni. Yalah 6 1 kilo 200 gram lah. 1 kilo 200 gram. 1.2. 1 kilo 200 gram. Pasal 2 kali mud. 1 mud 600, 2 mud 1,200. Okey. Mana maksud dia bukan cupak, bukan cupak gantang. Okey. Baik. Dan dia adalah mudain 2 kali ni, 2 kali tangan ni. 2 kali mud. 1 mud ni 600. Yang satu ni. Bukan tangan kecil. Kan baru buat kecil buat. Dia biasa orang dewasa lelaki biasanya dalam 600, okey. Dan jika nak, kalau dia tak boleh, kalau dia tak nak puasa, kalau dia tak nak puasa dia bayar. Kalau tak nak bayar, dan jika dia nak, dia menyembelih seekor kambing dan bersedekah dengannya ke atas orang fakir, dan itu memadai untuknya. Inilah yang dipegang oleh jumhur para ulama. Okey, kerana ini adalah lafaz Al-Quran bagi penjelasan apa? Kelonggaran. Datang dengan mudah, kemudian yang lebih mudah. Mana mudah je lah.
Maksud dia mudah. Mana satu kita nak buat, mana satu. Yang ini ke ini, dia boleh pilih mana satu dia nak buat. Maka fafidatu min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Okey, dan apabila Nabi perintahkan Ka'ab bin Ujrah untuk perkara berkenaan, baginda tunjuk pada dia paling afdal. Nampak? Nabi tunjuk paling afdal. Nabi start dengan apa? Kambing. Nabi tak mulakan dengan puasa. Nabi mulakan kambing, puasa itu paling afdal. Quran mulakan dengan paling mudah. Mudah, second mudah, third mudah. Tapi kadang kata kalau ikut dalam hadis Nabi mulakan dengan apa? Yang paling afdal. Nabi suruh dengan apa? Nusuk dulu. Sembelih. Maka paling afdal Nabi berkata unsuk syatan. Nabi kata pada dia, beri sembelihlah seekor kambing, atau beri makan 6 orang miskin, atau puasa 3 hari. Maka semuanya adalah elok pada kedudukannya. Walillah, dan bagi Allah, milik Allah lah segala pujian dan juga kurniaan. Dia berkata Tawus bin Kaisan Al-Yamani, dia kata tidak ada daripada dam ataupun pemakanan tadi dam sebarang denda yang dikenakan, tidak adalah dia melainkan di Mekah saja. Maksud dia Mekah, mana beri makan miskin di Mekah, sembelih di Mekah, maksud dia. Adapun puasa, maka di mana saja dia nak. Pasal ini puasa yang bagi denda ni, di mana saja dia nak buat. Balik kat Malaysia boleh buat pun aci, tak ada masalah. Tak semestinya di tanah haram saja. Faham Bukan 3 hari sana tak? Ada 3 yang tu lepas ni, yang binatang sembelihan tadi. Yang ini dam, denda. Ni beza dengan tajuk. Dia berbeza dengan tajuk apa? Tajuk masalah binatang sembelihan. Macam orang yang kena dam haji dan umrah tu, maksud dia kes dia tamattu'. Itu ya. Yang 3 hari di sana, 7 hari di tempat asal. Itu lepas ni. Tapi yang kita sedang bincangkan sekarang adalah dam bagi orang yang terpaksa cukur kepala ataupun langgar sebarang benda daripada haji ni, maka dia didenda dengan salah satu 3 perkara tadi. Sama ada sembelihan, atau beri makan, ataupun puasa. Ini salah satu. Okey. Maka maksud dia kata kat situ, maka dia kalau puasa di mana saja dia nak. Tapi kalau binatang sembelihan tadi atau makan makanan orang miskin tadi, kena diagihkan di mana? Di tanah haram. Tidak di tempat lain. Demikian dikatakan oleh Mujahid dan juga Atha' bin Rabah serta Hasan Al-Basri. Berkata Hushaim telah beritahu kepada kami, Abdul Malik dan lain-lain, Hajjaj dan juga Abdul Malik dan lain-lain, daripada Atha', bahawa Atha' bin Rabah berkata, apa-apa yang daripada dam maka di Mekah, apa-apa daripada makanan ataupun puasa maka di mana saja kamu nak. Ini ada pendapat ketiga, kata benda berkenaan dibuat mana? Dia buat untuk puasa di mana-mana, untuk beri makan di mana-mana, tapi untuk sembelihan mesti di sana. Ini kita bincang asal. Saya kata binatang sembelihan tadi kalau untuk kena denda ataupun bayar sebarang tu, buat di sana bukan di tempat lain. Yang boleh balik rumah pula sembelih pula. Tahun berikutnya dekat rumah kita tak boleh. Kena diagihkan di tanah haram juga. Denda tu di tanah haram, maka dilaksanakan di tanah haram. Kalau boleh buat semua sekali kat sana. Kalau tak boleh dan puasa, boleh buat balik ke Malaysia. Jelas? Okey. Dan Allah nyatakan Fa'idha amintum, bila kamu telah selamat, mana dah aman. Tahun berikut ni kan Rasulullah SAW aman. Faman tamatta' bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Maka siapa yang buat tamattu' dengan umrah masuk pada haji, maka dia kena apa? Dia kena apa yang mudah untuk disembelih daripada kalangan binatang sembelihan. Dia kena buat. Itu maksud dia apa? Apabila kamu mampu untuk menunaikan manasik itu, ibadat-ibadat umrah atau haji, maka siapa-siapa dengan kamu ni yang berbuat tamattu' dengan umrah masuk haji. Maksud dia buat umrah dulu baru masuk haji. Macam yang dibuat oleh para sahabat Nabi SAW. Mereka sampai-sampai, oleh kerana tak bawa binatang sembelihan, Nabi kata semua kena tahallul. Mereka tahallul pakai baju biasa dan sebagainya. 4, 5, 6, 7. Hari ke-8 mereka pakai ihram balik, pergi ke menuju ke Arafah. Dia pakai ihram ketika nak pergi Arafah balik. Tapi ketika berapa hari kat sana, 5, 6, 7 tu, mereka pakai baju biasa. Buat benda semua sekali kan. Apa saja mereka nak buat. Tapi pasal apa? Punca dia sebab mereka tak bawa binatang sembelihan je. Binatang sembelihan tak dibawa, maka mereka automatik kena buat dengan keadaan tadi. Dan kemudian dia kata apa? Dan dia kata, dan dia merangkumi siapa-siapa yang berihram dengan kedua-duanya, ihram untuk haji atau umrah, ataupun ihram untuk umrah pemula, kemudian baru selesai umrah, lepas tu ihram untuk haji pula. Itu kaedah tamattu' kan, mana ihram mula Allah labbaik Allahumma umratan, masuk dengan umrah. Betul lepak semua tanggal tu. Kemudian bila sampai tu dah pakai sekali kali kedua, labbaik Allahumma hajjan. Dia buat dua kali talbiyah, 2 kali dia punya niat. Ihram dia pakai 2 kali. Adapun orang buat ifrad pakai sekali je. Orang ifrad pakai sekali saja. Baik. Jadi bila selesai daripada ni, dia ihram untuk haji pula. Dan dia adalah tamattu' yang khusus, yang khas Dan dia adalah yang dikenali daripada kata-kata para fuqaha. Yang para fuqaha kata maknanya orang tu masuk dengan umrah, kemudian lepas dia duduk kat situ hari ke-8 atau ke-9
orang mula pergi ke Arafah, baru dia pakai pula untuk haji. Itu orang yang tamattu' khusus, tamattu' saja. Dan tamattu' umum pula merangkumi dua bahagian, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis yang sahih. Kerana sungguhnya para rawi berkata telah bertamattu' Rasulullah SAW. Ada yang kata tamattu' Rasulullah SAW buat tamattu' juga, ada kata macam tu. Tapi ada pula kata qiran. Tapi semua sekali bersepakat Nabi bawa binatang sembelihan. Bila nanti Nabi bawa sembelihan, Quran kata wala tahliku ru'usakum, yang kamu cukur kepala kamu sehingga sampai binatang tadi apa? Ke tempat sembelihan dia pada hari 10 Zulhijjah. Meaning that Nabi SAW tidak tanggal-tanggal langsung ihram baginda. Itu yang ditanya oleh Hafsah, kenapa orang semua tamattu', engkau pula tahallul, kenapa kau tak tahallul? Kan Nabi kata, aku dah buat binatang sembelihan aku dah biarkan rambut aku, maka aku takkan sembelih, aku takkan cukur sehingga binatang aku disembelih. Barulah Nabi akan bercukur. Faham itu yang kita kata, kenapa orang kata ifrat paling baik, kerana Nabi takkan buat benda yang kecuali benda yang terbaik yang orang pilih untuk dia. Tapi ialah dan tajuk ni dibahaskan juga pasal adakah mana kebanyakan orang Malaysia suka buat tamattu' tak? Dan nak tahu kedai tahu kan, nak tahu kedai, tengok jubah dan sebagainya kan. Kalau nak merayau dengan ihram payah juga, perempuan tak ada masalah. Ikut package pun ada tak? Package package macam tu juga. Ada package kata macam tu. Tapi yelah, secara asasnya main package tu mudah sikit nak jagalah. Nabi SAW ketika buat tu semua ada. Orang ifrat ada, orang tamattu' pun ada. Yang Nabi suruh buka ihram ada. Kan suruh tanggal pasal tak bawa binatang sembelihan. Nabi datang bawa binatang sembelihan. Sebab Nabi kata, siapa bawa binatang sembelihan jangan buat apa-apa sehingga tunggu hari binatang sembelihan tu disembelih. Itu 10 Zulhijjah. Yang lain semuanya Nabi suruh tukar daripada ifrat, daripada haji kepada umrah. Tukar. Itu berlaku pada keadaan berkenaan. Jadi secara asasnya itu yang disebut oleh nas-nas yang datang. Itu yang tamattu' yang khusus yang diajar oleh Nabi SAW. Tapi ada orang kata kalau mampu untuk ifrat, buat ifrat lah. Kita sekarang ni paling lambat kapal terbang, paling last kali kapal terbang bila? 2 minggu lama agak 10 hari. Lama agak tu. Lama juga tu. Kan, lama jugalah. Tapi kalau mampu buatlah. Bagus, baik. Buatlah duduk dalam keadaan ihram. Orang dalam ihram ni doa dia dimakbulkan Allah Taala juga. Itu keadaan-keadaan yang baik. Ya, jaga sikit mulut kan. Kadang-kadang orang ni tak jaga mulut. Bila keluar ihram dia, semua benda dia buat. Tengok sini, tengok sana, tengok macam-macam benda dia tengok. Balik asrama, balik hotel, cerita dengan orang. Kau tahu tadi perempuan tu cantik gila, macam bidadari, bla bla bla, tak kerja lain. Sebenarnya kata-kata macam tu tak boleh. Pasal itu kata-kata tu rosaklah. Pasal nanti kita akan belajar, Allah nyatakan al-hajju asyhurun ma'lumat, bulan haji itu adalah bulan-bulan yang tertentu. Faman farada fihinnal hajja, barang siapa tunaikan dalam bulan-bulan berkenaan haji, fala rafath, jangan cakap lucah. Ini kita cakap yang bawa kepada persetubuhan, fikir persetubuhan sebagainya, jangan cakap. Tapi orang ni kau tahu bulu tangan dia banyaknya. Salah. Dia startlah kepala fikir bukan. Tak boleh macam tu. Sepatutnya dia kena jaga mulut dia, jangan cakap hakam benda macam tu. Jidal apa lagi? Fusuk lah, mungkin kata tak bohong, mungkin jarang-jarang. Kadang-kadang tipu juga. Kan orang tu kata barang ni 2 rial. Sana 10 rial je. Sana 1 rial je. Tak pergi pun, tipu. Nak menang apa beli barang, balik asrama nanti nak tunjuk kat orang, dia pandai je beli barang kat Tanah Harap. Kan? Pandai dia beli barang kat Tanah Harap, dia seronok bila menang berbeli barang. So last kali menipu pun ada. Tolong sana cakap sekian-sekian. Betul ke tidak? Ya ke? Dia bagi. Tipu tu haram. Mana boleh, tak boleh. Kan? Tak boleh haram. Menipu kan, fusuk lah. Lepas tu last jidal, bertekak. Makanan tak sedap dan sebagainya. Itu nanti kita bincang kemudian. Memang ada tajuk khas. Memanglah kita kata kita pergi, kita bayar hak kita. Kita pergi tunai umrah atau haji, bukanlah untuk kita kata kita ditindas oleh orang. Tetapi kadang-kadang ada habuan orang tu dapat bayar sikit pun dapat bagus. Ada orang tu bayar mahal gila tapi susah. Tu habuan masing-masing lah. Yang kita kena belajar untuk terima. Mana duit kita tu effort kita, struggle kita buat. Tetapi dapat sikit, dapat banyak, syukurlah. Ini orang tak pergi langsung kan? Daripada orang tak pergi langsung, kita sampai dah. Buatlah ibadat. Ibadat kita bukan kaitan tajuk makanan kita tom yam ke tidak. Ni kadang nak pergi tu nasi tom yam je. Toye dia kata. Lain ke? Kan? Ya kena ya, tengoklah kalau dia kata daripada Indonesia, masa lemak. Tengok chef dia siapa. Masakan tu macam tu kan. Jadi masalah bila orang tu tak reti nak buka hati dia, belajar untuk redha. Kat sini kita boleh whining, nagging kan, kita meletih, kita mengeluh. Tapi kat sana, kat akhirat tak ada dah. Tak siapa macam tengok. Apa? Kan? Pakcik, hotel best. Duduk kat mana? Tak ada, malaikat tak tanya.
Kan? Macam tu keadaan kita. Kita sekarang kat dunia ni belajar untuk cara belajar terima, belajar redha. Kadang-kadang banyak masa tak belajar redha. Dia rasakan semua duit, effort dia keluarkan 10,000 saya bayar ustaz. Ya, saya faham. Tapi masalah sekarang ni orang tu kadang-kadang tertipu ke, atau dia pun kena tipu juga. Ke mana dia tahu? Kalau dia kata dia buat jahat, kita serah Allah Ta'ala lah. Kan janganlah kita terlampau sangat. Kalau benda tu depan mata kita, dia ambil harta kita, lawan. Ini kita belajar dalam Sahih Muslim. Jangan kita serahkan harta kita orang tarik. Bahkan kita mati pun mati syahid. Kan? Tapi kalau dia kata benda tak nampak, tak tahu ya ke tidak, dia let go lah. Yang pening kepala, macam siapakah sekian, upah Interpol pula cari duit tadi. Kan? Itu masalah sewel lah, tu nama dia. Mudahlah kan, belajar let go. Kan? Kalau dia kata, kena faham, kita cuba, effort kita buat, struggle kita buat untuk dapatkan harta, apa, kita punya hak. Tetapi punya apa tu? Kapal terbang tahulah dia kan. Tak masuk dalam ni. Okay, tapi maksud dia kalau dia kata kita dah buat effort, kita dah buat effort cari yang paling bagus. Cari pada orang percaya. Tetapi tak dapat juga yang baik. Okeylah. Kan? Janganlah macam lepas tu kenapa aku ditipu, adakah kena dosa aku dan sebagainya. Mana Islam tak macam tu? Faham tak? Kadang yang tu bab tu yang dahsyatlah. Tu sebab ihram panjang ni baik, bagus, tapi kena jaga, banyak benda kena jaga. Mana jidal pun tak boleh, tekak pun tak boleh. Kan, sambil nak cium Hajar Aswad tu siku kepala orang, lagi tak boleh. Kan serius. Kan memang kita kata kita gagah pandai bersilat kan. Sepak kiri orang ni bentis dia jatuh tergolek. Ini jatuh tergolek. Kita masuk tu langgar. Kan, tak ada orang bergagah dari kita. Tapi benda tu haram. Takkan dah buat ibadat, kita buat maksiat. Engkar perintah Rasulullah, engkar larangan. Dia sini larangan dengan suruhan. Dahulukan larangan. Kita nak obey mana satu? Satu arahan, kata buat ini. Satu larangan, jangan buat ini. Dahulukan larangan. Jangan buat dulu suruhan. Dan larangan tadi apa? Dosa. Dan suruhan tadi apa? Sedaya upaya kita. Tak mampu tak apa. Tapi dalam larangan tadi langgar dosa. Kan pergi raudah langgar orang. Ya masih Turki buat macam tu, yang kita buat juga. Kan? Faham Baik. Dan firman Allah Ta'ala dalam ayat berkenaan, faman tamatta bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Barang siapa yang buat tamattu dengan umrah kepada haji, maka dia kena apa yang mudah daripada dia, untuk dia daripada apa, binatang sembelihan. Itu hendaklah dia menyembelih apa yang mampu ke atasnya daripada binatang sembelihan. Dan yang paling kurang daripadanya adalah apa? Adalah kambing. Dan boleh untuk dia untuk menyembelih seekor lembu. Kerana Rasulullah SAW menyembelih bagi pihak wanita isteri dia lembu. Nabi sembelih untuk isteri dia lembu. Lembu. Lembu bakar. Dia tak sembelih apa kambing, dia sembelih untuk isteri dia lembu. Mana seekor ini lembu, seekor untuk isteri dia. Okey. Bagi sembelihan berkenaan. Dan daripada Abu Hurairah anhu bahawa Rasulullah SAW telah menyembelih lembu bagi pihak isteri dia, dan mereka dahulu adalah bertamattu. Mereka buat tamattu. Mereka mana pakai ihram sampai tu tunaikan umrah habis, kemudian mereka tahallul, kemudian tunggu haji pakai pula tunggu pada 9 Zulhijjah tu pakai balik ihram untuk pergi Arafah dan juga tunaikan wukuf, kemudian habiskan ibadat haji lepas tu. Okey, ini dikatakan oleh Abu Hurairah anhu sebagaimana dia kata dan diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Badawi. Dan dalam hadis ni ada dalil ke atas dimasyru'kan, dibolehkan buat tamattu'. Dan kita kata tamattu' tak boleh. Ada orang kata tamattu' tak boleh. Nabi buat ifrat tu sekian, kita ada duit lebih, buatlah ifrat. Kan buat binatang sembelihan. Tak, jawapan dalam ni tak ada. Tak ada. Nabi SAW bahkan mana maksud dia dalam ni ada dalil bahawa dibolehkan tamattu'. Tak menjadi masalah. Sunnah bila Nabi buat satu benda, arah satu benda, you can choose either one. Dan tak sepatutnya kita kata yang ini tak bagus, ini bagus. Tak boleh. Bahkan sebenarnya kita lebih dahulukan kata-kata Nabi bandingkan perbuatan Nabi. Ada Nabi cakap, ada Nabi buat. Dahulukan yang Nabi cakap. Kadang-kadang ada benda Nabi buat, Nabi tak benarkan para sahabat ikut. Contoh macam puasa straight 3 hari, kan 2 hari Nabi straight puasa tak buka-buka langsung. Para sahabat nak ikut, Nabi tak benarkan, itu perbuatan Nabi. Yang kata-kata Nabi suruh puasa selang sehari, Nabi puasa hari Isnin dan Khamis, Nabi arahkan macam tu. Dahulukan arahan. Jangan buat benda yang kita bayangkan dalam kepala kita. Okey? Dahulukan itu dahulu. Jadi dia kata dan daripada Imran bin Husain, dia kata apabila turun ayat tentang mutaah dalam Quran, mutaah ni lah, mutaah berkenaan dengan haji ni. Okay, dan kami pun buat, dia kata, bersama Rasulullah SAW. Kemudian tidak ada turun sebarang Al-Quran mengharamkannya dan tidak juga melarang daripadanya sehingga baginda SAW mati. Dan berkatalah seorang lelaki dengan pendapat dia apa yang nak dikatakan.
Dan yang dimaksudkan, berkata Imam Bukhari, kata-kata Imran bin Husain yang sebut bahawa ada seorang lelaki berkata tak boleh buat tamattu'. Yang dimaksudkan itu dikatakan oleh Imam Bukhari, dia adalah Umar. Okey, tak apa, kita baca lagi. Ini yang dikatakan oleh Bukhari ni telah datang secara jelas bahawa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melarang orang ramai daripada buat tamattu'. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melarang orang ramai buat tamattu'. Dan beliau berkata, kita mengambil dari kitab Allah, dan sungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk penyempurnaan. Yakni maksud dia orang kata wa atimul hajja wal umrata. Maksud dia tunaikan haji dan umrah. Mana haji dan umrah. Maksud dia haji dan umrah. Maksud niat kena macam itulah. Niat kena ifrad lah, macam bukan dengan tamattu'. Dan dalam masa sama tidaklah dalam masa sama sebenarnya Umar ni melarang ia dengan pengharaman atas perbuatan tersebut. Tapi dia larang orang ramai bagi meramaikan orang ramai menuju ke bait untuk haji dan juga umrah. Supaya apa? Orang tu datang bukannya datang buat umrah, betul lari. Sedangkan musim haji kan lari, kan apa lari? Umrah aja betul lari. Jadi dia tak benarkan orang buat tamattu', sebab bila dia buat tamattu' anda boleh lari. Faham tak? Anda dah ihram untuk umrah sampai dalam musim haji sekalipun, anda boleh lari sebenarnya. Jadi Umar kalau boleh tak nak orang ramai buat macam tu. Kerjakanlah haji tadi. Kan dekat je kan, berapa hari? 4 hari paling lama. Kenapa pergi lari? Maksud dia. Dengan sebab itu dia larang orang ramai daripada buat tamattu' saja. Bahkan pasal tamattu' saja orang tu boleh apa? Lari. Kan dia buat umrah, betul dia umrah, lepas tu katakan dah musim haji masuk, dia boleh belah. Tapi sedangkan Allah Ta'ala kata sempurnakan. Jadi haji tadi dia kata buat macam tu. Jadi Umar dia nak kalau boleh orang ramai datang ramai menunaikan ke Baitullah tadi dalam keadaan haji dan juga umrah. Bukannya umrah saja lepas tu balik ke, atau umrah saja lepas tu ada kelepasan lari. Tak nak macam tu. Sebab ini dinyatakan oleh Umar dalam perkara tersebut. Bukannya maksud dia diharamkan, dilarang orang ramai. Dan Umar banyak benda dilarang orang ramai berdasar pada masalah apa yang berlaku. Hatta contoh macam, tapi kena ingat ni, Umar bin Khattab lalu bila dia buat benda macam ni, dia tak pernah buat keputusan sendiri. So dia lah khalifah kedua selepas Abu Bakar. Abu Bakar pegang jawatan 2 tahun saja. Umar pegang jawatan, lepas tu dia sekat semua para sahabat yang senior. Contoh macam ahli Badar, Muhajirin awal, Ansar awal dan sebagainya, dia tahan tak bagi keluar daripada Madinah. Hatta bila bin Rabah nak keluar, dia tak bagi keluar. Bahkan dia kata pada para sahabat yang lain nak keluar, dia kata korang dah nanti aku jadi khalifah, jadi pemimpin, korang jangan lari, jangan tinggalkan aku. Aku nak mesyuarat dengan siapa? Kan aku nak mesyuarat dengan siapa? Dia setiap kali keputusan dia buat oleh Umar tak pernah buat keputusan sendiri. Kena ingat macam tu. Bahkan kalau tidak, masa kan ada wanita datang lawan dia cakap, Ali betulkan pendapat dia berkali-kali. Pasal benda tu bukan benda yang dia apply terus laksana. Sedangkan memang kita kata seorang pemimpin tadi, pemerintah, bila dia apply apa saja, rakyat kena kata sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami taat. Pasal timbul saja penentangan daripada rakyat, dan actually hilanglah haibah atau ketaatan pada pemimpin tadi, everything orang question. Sedangkan benda untuk baik pun orang question juga. Jadi dengan sebab itu kita kata Umar bin Khattab anhu dia tak pernah buat macam tu, tak terus apply. Dia akan tanya pendapat dahulu. So antara pendapat macam inilah berkenaan dengan masalah umrah, berihram dengan tamattu'. Dia lihat benda tadi akan menyebabkan orang kurang tunaikan haji, maka dia pun apply. Dia pernah lihat bahawa pada zaman beliau dahulu, orang Arab ni lelaki suka cari perempuan Parsi untuk kahwin. Perempuan Parsi kan mata hitam, rambut macam-macam color lah, rambut biru. Jadi diorang ada idea dulu nak kejar kahwin perempuan Parsi. So Umar pernah keluarkan arahan, haramkan kahwin Parsi. Bukan sebab perempuan tu haram, tapi sebab apa? Sebab tak nak nanti kan perempuan Arab hilang, tak ada siapa nak kahwin. Kan semua sibuk nak kahwin dengan Parsi, last sekali tak kahwin dengan Arab. So, jadi Umar sekat, pernah dia buat. Banyak kali benda-benda macam ni Umar buat, tapi bukannya di atas pendapat dia sendiri, tapi musyawarah dengan para sahabat lain. Hatta macam talak 3 jatuh 3. Talak 3 jatuh 3. Seorang lelaki kata pada isteri dia, kan, dia kata pada isteri dia, aku cerai kau talak 3, dia cakap itu, maka saya jatuhlah 3. Jatuh 3. Umar jatuhkan 3 daripada zaman dia. Sebenarnya zaman Rasulullah SAW, zaman Abu Bakar, awal zaman Umar 3 jatuh 1. Dia sebut 20 pun jatuh 1 je. Tetapi oleh kerana Umar lihat orang main-main, kan dia bantai bini dia, letak tajuk cerai 25. Lepas tu bini nangis. Lepas tu dia nangis macam ni. Dia panggil balik. Maksudnya dia sentiasa takutkan dengan talak. Sebab dia letak, kalau letak 1 je, orang rasa ni ya boleh rujuk lagi. Letak 30 ke 3 kan, dia nampak tak macam tak boleh rujuk balik. So isteri tu akan menyesal gila-gila lah kononnya. So lelaki main talak, dia main gunakan talak untuk ugut bini. Maka Umar kata, apa dia cakap kita laksanakan habis. Berapa kau lafazkan? Dia lafazkan 3, jatuh 3. Dia tak lafaz, dia tak benarkan pasal dia tengok orang main-main talak. Adalah orang kan main talak kan. Cekir baru ni apa? Lepas tu jenis betul. Akad nikah 3 jam, talak terus 3 Terus on the spot.
Kan itu ada jugalah. Ada separuh tu memang tak reti langsung kes ni. Jadi secara tak langsung perbuatan macam ni kita kata laksanakan jalan. Macam di Yaman ni dia punya mahkamah akan gunakan salah satu antara pendapat tadi. Dia akan tanya pada isteri tu, lelaki tu macam mana perangai. Adakah sering gunakan talak untuk ugut dan sebagainya? Kalau dia kata ya, dan jatuhkan berapa banyak dia lafazkan. Kalau dia kata orang tu satu hari dia termarah sangat, kan bini dia panjat atas bumbung ke, pakai baju tak cukup kan, marah sangat kan, maka terlafaz dan sebagainya. Jadi dalam bentuk tersebut kadang-kadang diberikan peluang lagi untuk jatuhkan 3 jatuh 1, bukan 3 jatuh 3. Faham? Dia konsep 3 jatuh 3 jatuh ni berdasar pada kedudukan orang tadi. Mahkamah akan tengok di situ. Faham Jadi zaman Umar memang jadi kes. Jadi termasuk dalam Umar dahulu adalah masalah apa? Tunaikan haji, haji tamattu'. Maka Umar antara yang tak benarkan orang ramai buat benda berkenaan. Jelas? Ketepu dah. Dah tepu. Dah 2 jam siapa ikut kelas Dr. Islam tadi dah letih kan. 2 kelas. Lepas tu masuk kelas ni pula tepu. Tak tepu kot. Tadi bahasa Inggeris. Dia channel lain. Channel bahasa Inggeris ni. Bahasa Melayu macam ni. Bahasa Arab tengah-tengah. Okey. Sikit ni satu ni. Dan firman Allah lepas tu, faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajj. Ini yang tuan kita tanya tadi. Dan barang siapa yang tak dapati, dia kena bayar dam tapi tak dapati untuk buat tamattu' ni kan. Haji tamattu' ni dia kena sembelih binatang tapi tak boleh nak sembelih. Tak ada binatang untuk sembelihan. Kita tak ada binatang habis ke atau dia tak ada duit. Faman lam yajid, maka siapa tak dapati fasiyamu thalathati ayyamin fil hajj. Maka dia kena puasa 3 hari dalam musim haji tu. Dalam haji tu, wa sab'atin idza raja'tum, 7 hari lagi bila kamu dah balik ke tempat kamu. Tilka asyaratun kamilah, itu 10 hari yang sempurna. Berfirman Allah Taala menyatakan barang siapa yang tak dapati sebarang binatang sembelihan untuk dia sembelih, maka hendaklah dia berpuasa 3 hari pada musim haji, iaitu pada hari-hari manasik, hari-hari ibadat haji. Berkata para ulama, yang utamanya adalah dia berpuasakan puasa berkenaan sebelum hari Arafah pada 10 awal Zulhijjah. Menambil lah macam dia sampaikan seminggu dia sampai awal kan. Masa ambil 3 hari awal. Dia tahu dia tak boleh sembelih dan puasa siap-siap 3 hari dalam awal tadi, sebelum hari Arafah. Boleh. Itu yang para ulama kata itu yang aula. Okey. Dikatakan oleh Atha bin Rabah, ini dia mufti bagi apa Makkah ketika zaman para tabi'in dahulu. Ataupun daripada mula dia ihram, start pakai ihram je terus lafazkan. Dia terus berpuasa. Tak tahu dah siap dia tak ada binatang sembelihan nak buat, tapi nak buat tamattu'. Nak sembelih tak duit tak ada. Tapi tamattu' nak buat dan puasa 3 hari siap. Start daripada pada 10 awal Zulhijjah tadi ataupun mula-mula ihram. Start ihram terus ni. Ini dikatakan juga oleh Ibn Abbas dan selainnya. Okey? Kerana firman Allah Taala fil haji, dalam haji. 3 hari itu mesti dalam haji. Mana dalam musim haji itu sendiri. Dalam ibadat haji atau musim haji itu. Okay, sama ada tu dan kita 10 awal Zulhijjah ataupun sampai hari Tarwiyah. 3 hari kan? 11, 12, 13 itulah haji tadi. Dan lepas itu bulan tu bulan lagi Zulhijjah, masih bulan haji, tapi ibadat haji dah stop. Dia stop dengan hari yang ke-13. Faham? Okay, jadi itu sebab kenapa diorang pilih start dari, kalau kita start ihram tadi mungkin bulan Syawal dah boleh masuk dah. Pasal bulan haji tu start daripada Syawal. Start daripada Syawal. Okay, dia ihram je terus boleh. Ada yang kata macam tu. Allah Taala, tapi yang biasanya para ulama menyatakan yang paling aula dalam 10 sebelum dia mula pergi Arafah. Belum menunaikan pergi Arafah sebelum Arafah. Dan ada yang mereka ni membolehkan untuk berpuasa pada awal Syawal. Yang saya sebut adalah awal Syawal. Ini dikatakan oleh Taus, Mujahid dan lain-lain. Maksudnya tak ihram lagi, dah puasa siap. Sampai sana nanti terus buat. Terus lagi buat ibadat, tak payah sembelih apa-apa, balik nanti kemudian puasa lagi. Puasa lagi 7 hari. Okey. Ini dikatakan oleh Taus, Mujahid dan lain. Dan telah membolehkan Asy-Sya'bi berpuasa hari Arafah dan juga sebelumnya 2 hari. 2 hari sebelum hari Arafah. Mana hari 7, 8, 9. 7, 8, 9. Demikian dikatakan oleh Mujahid dan Sa'id bin Jubair dan lain. Dan berkata juga Ibn Abbas, sekiranya tak dapati binatang sembelihan, maka hendaklah dia berpuasa 3 hari dalam hari-hari haji, itu sebelum hari Arafah. Dan sekiranya hari Arafah, hari Arafah tu yang ketiga, maka dia telah sempurnakan puasa dia. Mana dia dah sempurnakan Arafah as-salis. Dan hendaklah kalau boleh hari Arafah tu hari ketiga, 7, 8, 9. Kalau boleh 7, 8, 9 dia kata. Okey, maka sempurnalah puasa dia. Dan 7 lagi lepas selesai balik ke rumah asal, tempat asal dia. 7 hari pula dia puasa. Mana kalau sekiranya dia tidak berpuasa, puasa berkenaan atau sebahagiannya sebelum hari Aid, maka soalannya adakah dia boleh puasa pada hari Tasyrik? Ini masalah fatwa. Kalau jumhur para ulama kata kalau boleh ambil pada 10 awal Zulhijjah tadi sebelum hari Arafah, termasuk hari Arafah sekali, sempat puasakan hari berkenaan. Tapi ada juga mengatakan kalau dalam tempoh awal dia tak dapat 11, 12, 13 boleh tak dia puasa? Kita yang tak pergi tunaikan haji confirm tak boleh. Hari makan dan minum bukan makruh, memang tak boleh puasa.
Mana Nabi seru pada hari berkenaan, hari ini adalah hari makan dan hari minum. Hari makan, hari minum. Hari pertama tu 10 kita tahulah, 11, 12, 13. Yang itu tadi yang timbul tajuk, kalau orang tu tak ni, yang dimaksudkan dengan dalam haji. Dan di situ timbul tajuk, ada setengah para ulama menyatakan boleh mereka berpuasa. Dan pendapat ni ada dua kali. Itu keduanya oleh Imam Syafi'i keduanya oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada dalam yang kalau qadim dia bahawa boleh untuk dia berpuasa hari-hari berkenaan. Mana 11, 12, 13 tu boleh berpuasa. Dan ini dipegang oleh fatwa jumhur para ulama di Malaysia lah. Jakim dan sebagainya ataupun tabung haji keluarkan hukum bahawa boleh orang tu berpuasa 11, 12, 13. Kerana dia kena puasa dalam haji. Pasal haji lepas hari 14 dah habis dah haji. Jadi maksud dia dalam haji kan. Tapi yang awal tadi kita ada pendapat dia kata hari Arafah sebelum hari Arafah better. Okey, ada kata daripada start Syawal boleh puasa dah. Tapi yang ni actually yang ketiga ni kata tak. Dia kata boleh puasa lepas daripada hari yang ke-10. Itu 11, 12, 13. Yang itu pendapat lama Imam Syafi'i. Bila sebut Imam Syafi'i punya pendapat lama, ia pendapat yang dikeluarkan Imam Syafi'i ketika berada di Iraq. Imam Syafi'i duduk di Iraq, dia keluarkan fatwa di situ. Fatwa di situ dia panggil qaul qadim. Lepas tu dia pindah ke Mesir, itu qaul jadid. Fatwa Imam Syafi'i mungkin kadang-kadang kat sini tak sama. Dan dalam jumhur ulama menyatakan dua-dua boleh pakai. Sebab Imam Syafi'i bila dia keluarkan fatwa, dia bukan fatwa tadi ikut akal dia. Bahkan biasanya dia akan rujuk sahabat-sahabat Nabi SAW yang keluarkan fatwa tadi. Ini banyak kes, saya rasa mungkin yang belajar diploma nanti akan sampai berkenaan masalah sentuh wuduk batal ke tidak. Ataupun siapa-siapa yang datang kelas ustaz baru ni yang terangkan mazhab Syafi'i dan juga dalil. Kalau Imam Syafi'i, kalau dia dalil tak jumpa, dia kena tengok sahabat Nabi buat apa. Dia kata sahabat Nabi buat apa. Sebab kenapa bila kata macam masalah sentuh perempuan batal ke tidak, dia ambil pendapat Umar Ibn Mas'ud yang menyatakan sentuh batal. Dia bukan kata pendapat dia kata para sahabat kata. Faham tak? Tapi oleh kerana kita belajar bawah kan, dah bawah sangat level, kita ni dia cuma cerita boleh tak boleh je. Dia tak cerita dalil datang mana. So kita kena tahu faham para sahabat Nabi adalah rujukan. Kalau ada para sahabat Nabi kata tak batal, ada para sahabat Nabi kata batal, kita dah pakai dua-dua sekali. Tak menjadi kita keluar daripada Islam pun, bahkan bukan tukar mazhab pun. Faham Bukan tukar mazhab, bukan keluar Islam. Bahkan para sahabat Nabi semuanya udul. Apa-apa yang sahih daripada mereka berkenaan perbuatan tertentu daripada Nabi SAW ataupun pendapat berkaitan tajuk fiqhiyah, kalau mereka ni memang fuqaha, maka kita terima. Either one kita pakai tak ada masalah. Yang salah faham yang kita macam nak pakai satu je. Nabi kita satu, tapi cara Nabi laksanakan kalau ibadat itu banyak, maka sering dilakukan. Perbezaan tak punya masalah. Macam jari macam ni ke, turun naik gerak-gerak ke, tangan dekat sini ke, kat sini tengok perut lah besar mana. Okay, ke sini ke atau pulang. Tangan macam ni ke tak ada masalah. Pasal ke semua tadi datang dari Nabi SAW. So tak ada masalah lah. Dia kena say follow Umar saja. Tak. Follow Ibn Abbas saja. Tak. Faham? Ni para sahabat ni besar luasnya Islam ni dengan cara tadi. Kalau tidak maksudnya kita sempitkan Islam dengan pendapat seorang sahabat saja mana boleh. Dan semua sahabat Nabi SAW yang fuqaha dia ramai. Ada 7 orang. Tapi yang paling banyak dinukil kepada kita pendapat adalah pendapat daripada Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Umar. Itulah yang paling banyak. Mana-mana pendapat fatwa-fatwa kita baca ni akan rujuk pada beberapa orang ni. Dia ada 7 orang sebenarnya. Tapi yang banyak kita pakai daripada itu. Pasal anak murid mereka ramai. Ibn Mas'ud di belah Iraq, Ibnu Abbas di Mekah, dan di Madinah. Jadi itu yang kita pakai sebenarnya. Okey. Mana maksud dia dalam qaul qadim daripada Imam Syafi'i punya pendapat bahawa boleh untuk dia berpuasa kerana kata-kata Aisyah radhiyallahu anha dari Ibnu Umar dan Sahih Bukhari dalam hadis berkenaan apa mereka berkata lam yurakhas fi ayyamit tasyrik an yusamna illa liman la yajid al hadiyah. Dalam hadis Bukhari bahawa tidak diberikan kelonggaran pada hari-hari tasyrik untuk dipuasakan hari-hari berkenaan kecuali siapa-siapa yang tak dapati sebarang binatang sembelihan. Tak ada binatang sembelihan, maksud dia orang yang tunaikan haji lah. Maka dia dibenarkan untuk mereka puasa 11, 12, 13 sebelum balik ke negeri asal mereka. Itu pendapat pertama pendapat pertama dalam mazhab Syafi'i. Dan ia adalah pendapat Ali bin Abi Talib, Ikrimah, Hasan Al-Basri, Urwah bin Zubair. Dan dia adalah kaul kaul Ali, kaul Ali. Dan pendapat kedua, pendapat jadid daripada Imam Syafi'i rahimahullah, tak boleh puasa pada hari tasyrik berkenaan. Tak boleh orang yang haji, tak boleh juga orang yang tak haji. Bahkan diorang disuruh supaya ambil pendapat pertama tadi, itu apa? Puasa 3 hari yang dimaksudkan tadi awal sebelum hari Arafah lagi. Sebelum hari Arafah, bukannya lepas hari Arafah hari Hijrah baru nak puasa. Jadi kenalah mereka memang betul lah mereka akan berpuasa dalam haji. Pasal dalam waktu haji. Okey? Pasal orang kata siyam salasati ayyam fil hajj
wa sab'atin idza raja'tum. Puasa 3 hari dalam haji, 7 hari bila kamu pulang kepada keluarga kamu. Maksud dia secara tak langsung 3 hari tadi lebih patut dibuat seawal mungkin. Bukannya ambil yang 3. Ini pendapat baru Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa? Dia kata kerana tidak boleh berpuasa pada hari-hari tasyrik. Kerana apa yang diriwayatkan Imam Muslim daripada Nubaisyah Al-Huzali, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikru wa ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik itu 11, 12, 13 tu adalah hari-hari makan dan minum dan juga mengingati Allah. So hari itu makan dan minum. Fiz, janganlah gelek pula depan api. Maksud dia janganlah buat benda kemukan. Kan? Begitu kan? Mana makan minum lepas tu melantak lepas tu dia tengok Hindustan. Janganlah. Atau Korea ke. Kan? Maksud dia habiskan waktu tadi dengan mengingati Allah Ta'ala. Makan minum. Ajak orang makan, ajak minum. Pada hari berkenaan, maka hari makan dan minum. So maksud dia jangan berpuasa. Dengan sebab itu kita pendapat kedua Imam Syafi'i kata tak boleh pada hari berkenaan. Okay? Tak boleh dipuasakan melainkan pada hari kalau boleh buat sebelum daripada hari Arafah lagi. Jelas? Okey, baik. Nanti kita bincangkan wasab'atin idza raja'tum, dan 7 hari lagi apabila kamu pulang ke negeri asal kamu. Ini bagi orang buat tamattu' yang tidak mahu atau tidak ada binatang sembelihan untuk disembelih. Maka dia puasa 3 hari, kemudian 7 hari bila balik ke tempat asal dia. Jelas? Jika tidak, yang aula dia adalah apa? Sembelih adalah paling aula. Tapi dia agihkan daging di sana, bukan di sini. Tapi kalau boleh makan binatang sembelihan tu, kita makan. Jangan letakkan duit, lepas tu suruh orang tu uruskan, kita makan langsung. Ambil. Dia kena makan. Binatang sembelihan kita kena makan. Bukan kita biarkan macam tu je. Makan, tak, kena makan. Tahu, tapi minta dia sikit. Minta mana daging tu saya nak. Kan, pada actually saya nak sekian-sekian, bagi satu peha pada saya ke. Satu peha kan. Dia cakap macam tu, kita nak banyak mana. Kan. Oh tak boleh, kena macam tu lah. Lepas tu kalau daging lain datang, orang lain buat boleh kita makan kot. Kadang-kadang dia makanlah kita punya dulu. Tak, itu sebab kita kena pesan dengan dia. Saya nak. Saya nak. Cakap dengan dia tu. Kadang-kadang bukan apa, bagi mengelakkan sedikit-sedikit ni, dia ambil duit lepas tu tak sembelih pun. Tu elak kan. Kalau kita pergi sendiri, kadang timbul tajuk. Dekat sana banyak ustaz jadi-jadian tau. Kat segala jadian banyak dekat apa tanah Citantu sebagainya. Dekat sana ada ustaz jadi-jadian. Dia ustaz wannabe. Keluar fatwa suka hati je. abang di sini boleh buat je juga. Kan dia siapa aja pun minta dia orang. Ke daging tu kena ada. Actually pasal binatang sembelihan pada hari berkenaan, kalau kata fakulu minha, makanlah daripadanya, wa at'imu, dan beri makan. Surah Al-Hajj. Fakulu minha, makanlah binatang tadi, wa at'imu, dan beri makanlah pada al-qani'a, orang yang tak perlukan, wal mu'tar, orang yang memerlukan. Mana beri hadiah dan juga beri sedekah. So makan kena makanlah. Apa dia kak? Mestilah masak. Maksud dia makan daripada ni, lepas masak lah. Janganlah makan ke tengah mentah kak. Makan mentah. Masak lah macam mana pun. Alah, goreng ke bakar ke sikit, apa pun dia salah dia. Dia kat makan mentah mana boleh. Boleh makan kalau lalu. Tak haram Islam makan daging tu dimasak, tak wajib. Faham tak? Kalau rasa nak makan, makanlah. Tapi kalau lalu, macam rimau pula makan daging tak masak. Okey. Kan bagi kat tukang masak tu kan, cerita saya dia goreng. Cakap caterer tu tolong gorengkan daging untuk saya. Asal tak nak pula. Dia kan dia bertugas untuk kita. Mu kedekut sangat, rebus pun tak apa. Kan daripada lebih rebuskan. Lepas tu bagi saya nak makan. Apa itulah. Kalau boleh jangan ni lepas macam tu. Ni kan tahu kambing pergi mana, tak tahu pergi mana kan. Makan. Hadiah, sedekah. Okey, jelas berhenti kat sini. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alaihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.